Assalamualaikum guys. Hari ni Nurin nak show macam mana kita boleh buat Mexican bun ataupun roti boy menggunakan Noxa Bread Maker Oven Toaster. Jadi inilah Noxa Bread Maker yang Nurin akan guna. Okey. Jom kita masukkan bahan-bahan untuk membuat dough dia. Okey, pertama sekali masukkan air. Kemudian kita masukkan 1 biji telur. Okey, korang kena ingat ya, kalau guna bread maker ni, korang kena letak bahan basah dia dulu dan lepas tu baru letak dia punya bahan kering. Okey, lepas tu letak butter 60 gram. Lepas tu letakkan gula 4 sudu besar. Kemudian letakkan garam 1 sudu kecil. Seterusnya masukkan tepung high protein 300 gram. Okey, dan seterusnya letakkan tepung gandum 200 gram. Dan yang terakhir sekali is yeast dalam 2 sudu kecil. Okey, so lepas kita dah masukkan bahan-bahan dia, kita boleh guna kita punya Noxa Oven Bread Maker. Okey. Okey, so korang kena masukkan dulu dia punya ni. Dekat sini dia ada lock untuk korang akan masukkan sampai ada lock, dan kat sini nanti akan guna ada dia punya tool untuk tarik dia keluar sebab panas kan. Macam mana nak tarik keluar, so kita guna tool tu. So cara nak masukkan, slide je masuk dan dia akan lock. Nampak dia macam dah tak boleh gerak, dia memang ada lock dekat situ. Okey, lepas tu tutup. Dan Noxa Bread Maker ni ada 3 fungsi. Dia ada untuk buat roti, untuk buat oven dan juga toast. Fungsi yang kita akan guna pada hari ni adalah untuk buat dough. Jadi kita tekan bread. Bread pun ada banyak function, tapi hari ni kita akan guna yang dough lah. So tekan lagi sekali. Sampai jadi dough. So kat sini dough sejam 30 minit. Lepas kita dah setting, kita terus boleh tekan start. Dia dah okey. Dan dalam ni dia akan mula untuk buat dough tu. Jadi tunggu saja dalam masa sejam 30 minit dan kita boleh keluarkan untuk uli jadi bentuk kecil-kecil. Okey, jumpa selepas ni ya. Sementara kita tunggu kita punya dough untuk uli dalam masa sejam 30 minit, kita akan buat dia punya topping untuk Mexican bun dulu. Kita akan menggunakan Philips food processor untuk buat topping dia. Okey. Jadi pertama sekali untuk menggunakan Philips food processor ni untuk buat topping dia, kita perlu guna, dia ada banyak jenis mata tau. Tapi yang hari ni kita akan guna mata yang ini untuk buat topping dia lah, sebab dia akan mix kan. Okey, dia ada juga aksesori ni yang boleh tukar-tukar dia punya mata. So kita letakkan yang aksesori dia ni. Seterusnya kita letakkan kita punya ni. Okey. Actually kita letak dia punya butter dululah. Kita keluarkan ni dulu. Okey. So, letak butter dulu. Butter ni dalam 200 gram. Okey. Dia butter ni pastikan dah lembut dia. Okey. Seterusnya
kita letakkan gula icing dalam 160 gram. Okey. Okey, lepas dah letak, kita akan letak dia punya mata ni. Okey. Pastikan dia tekan dan pastikan kena lock juga ya. Dia ada safety feature di mana korang kena tutup rapat dulu. Kalau cara nak tutup rapat, korang akan lockkan dia macam ni dan dia akan berbunyi. Okey, dekat bawah ni juga pun ada safety feature bila korang nak tanggal dia punya ni, korang lockkan. Okey, lepas dah lock, dah pasang on semua, bolehlah guna. Okey, pastikan dia dah lock semua. Okay, kalau korang tengok, sekejap je Nurin dah buat, lepas tu korang boleh tengok dia punya hasil. Tapi dekat tepi tu ada yang masih belum, ada yang naik kan. So, korang letaklah kat bawah supaya dia semua masuk macam biasa. Okay, tu sambung balik. Pastikan dia dah lock dan kita tekan balik on. Okey, so sekejap sahaja. Jadi seterusnya Nurin nak masukkan telur pula. Okey, telur kita nak letak dalam 3 biji dan kita nak letak satu persatu dan juga buat dia mix ya. Okey. Okey, letak yang pertama lah. Okey, lepas tu tutup balik. Okey. Okey, lepas tu start balik lah. Okay, lepas tu letak yang kedua. Actually atas ni korang boleh juga terus letak dalam ni, tapi sebab dia macam blocking, kita try lah letak daripada atas ni. Letak sini dulu. Okay. Okey, so kejap Okey, lepas dah letak yang tu, kita sambung balik. Okey, sekejap je. Lepas tu kita tambah yang telur ketiga. Kejap Okay. Jadi kita start balik. Okay. So, sekarang ni korang boleh tengok dia dah jadi macam ni. Lepas tu kita masukkan kopi yang kita dah buat tadi. Ni dah bancuh dengan Nescafe 2 sudu besar dan juga air 1 sudu besar. Okay. Tutup balik. Pastikan dia lock. Okay. Dan kita start balik lah, mixkan dia.
Okey. Lepas tu dah jadi macam ni, dah nampak sekata. Kita akan masukkan tepung gandum pula. Okey. Okey, lepas tu tutup balik. Lock. Dan start balik. Okey, boleh tengok ya daripada atas. Dia jadi macam mana? Tengok sekejap sambil. Okey. So kalau nak suruh turunkan yang dah naik tu, boleh je kita scoop je. Tapi macam ni pun dah nampak macam apa, dia punya topping tu dah jadi, dah siap dah. Cuma kita perlu mix sedikit lagi. Okey. Tutup. Okey. Dah siap. Okey, ni dia punya result dia lah. Boleh tengok. Jadi macam ni. Nampak cantik kan? Okey. So seterusnya kita nak masukkan ke dalam piping bag. Nurin dah letak dah piping bag dalam ni supaya senang nak masukkan. Okey. Kita ambil. Okay. Dah siap. Dia akan dough selama 30 minit dan dia akan let rise for 1 jam. So kat sini dia dah dough, dah buat dah. Lepas tu dia akan ada tulis rise dan baki sejam lah. Lepas ni kita boleh keluarkan lah. Dah sebab nak buat bulat-bulat dia. So gunakan alat yang dia kasih tadi untuk tarik dia punya bread maker ni. Nampak dia slide macam tu je, senang je. Okay. So this is dia punya dough yang dah siap diuli. Okay. Yang ini boleh dapat dalam 20 roti boy ya. So bahagikan sampai 20 dan buat bulat-bulat. Okey. Terusnya kita ambil butter yang 250 gram ni. Nurin dah bahagi 20. So dah jadi kecil dah. So letak okey, ipihkan dulu. Dan letakkan dia punya butter dekat tengah. Lepas tu cubit supaya dia tutup, supaya dia punya butter tu tak terkeluar bila dia tengah bake nanti. Terusnya, lepas dah biarkan kembang selama 30 minit hingga sejam, Nurin akan letak dia punya topping coffee tadi. Sini kita tengok. So cara nak letak dia senang je. Just letak dalam tube dan potong dia punya hujung dan buat bulat. Seterusnya kita akan preheat oven pada 200 degree Celsius. Tekan button oven ini dan dia akan keluar preheat cake bake. Dan untuk setting temperature, tekan temperature dan 200 degree Celsius dan tekan start. Dia akan preheat sampai dia dah 200 degrees, nanti dia akan berbunyi.
Lepas tu baru kita akan masukkan kita punya Mexican bun. Okay, selepas kita dah buat dia punya topping, kita akan masukkan dia dalam oven. Okay, ni dah lepas preheat oven dia. Hati-hati ya, dia panas. Okay, so dia ada 3 level. Kita akan masukkan dia pada level yang tengah. Sebelum tu pastikan ni tutup ya. Kalau kita tidak menggunakan function buat roti. Okay. Okay, masukkan dan kita akan bake pada 200 darjah dengan masa 20 minit. Okay, lepas dah set, kita tekan saja start. Okay, kita boleh pasang lampu kalau kita nak tengok keadaan dia macam mana sambil dia tengah bake. Sekarang ni dah lepas bake, mari kita tengok apa jadi. Okay, dah lepas 20 minit dia sudah siap. Lampu dia on. So maknanya boleh tengok apa yang jadi kat dalam dia. Okay, saya bawa keluar. Okay, ni hasilnya. Nurin lepas dia dah habis 20 minit tadi, Nurin biarkan je dalam oven supaya dia sejuk sikit. Tapi dia still warm lah, boleh sedap lah bila makan warm. Okay. Okay, dah siap kita punya Mexican bun ataupun roti boy. Baru saja keluar pada oven, masih warm tapi tak panas. Okay, mari kita tengok macam mana dia punya result. Dengar dia punya bunyi tu. Wow. Sedapnya. Okay, saya nak rasa ya. Nampak dia punya ada butter tu sikit kat bawah. Okay, saya Nurin rasa. Sedap. Rangup. Sedap. Boleh cuba kat rumah.